Dia kata, Ahmad, semalam aku telah lihat dia di Masjid Nabawi telah buat satu bid'ah, dia kata. Terkejut saya. Bid'ah, satu kelas tu semua pelik lah. Sebab saya di Madinah, saya tak cari kelas yang ada budak Malaysia. Saya akan cari kelas yang tak ada budak Malaysia. Budak luar negara lah, luar negara lain. Jadi dia kata telah buat bid'ah. Saya kata, buat bid'ah apa Syekh? Dia kata, aku telah nampak engkau telah tunduk di setiap saf satu, dia kata. Itu tu bid'ah. Kemudian benda tu habis kat situ je lah. Tak lama lepas tu saya ada perbincangan dengan satu orang Naib Chancellor Universiti Madinah, namanya Profesor Dr. Mahmud Al-Qadahi. Dia orang Saudi tapi keturunan Kedah. Ulama yang sangat hebat lah. Dia kata apa? Dia kata kalau kita lintas depan orang tua, kita kena tunduk. Walaupun orang Arab kata itu bid'ah, pedulikan dia kata. Kita teruskan dengan adat kita. Wah, jadi bercanggah lah kat situ. Jadi saya pegang lah sebab ni pangkat tinggi lagi, Naib Chancellor. Jadi tuan-tuan, adab ni satu perkara yang besar. Walaupun mungkin berbeza tempat, berbeza dia punya adab dia, masya-Allah. Di tempat kita tuan-tuan, contohnya, orang kalau bergaduh, dia akan sebut satu benda ni. Bahasa lembut sikit, khinzir lah. Bergaduh je, khinzir dia ni contoh kan. Tapi kalau di Arab, sebut khinzir, dia ketawa je. Dia pun tak faham benda ni, marah ke apa. Dia akan marah bila sebut himar. Keldai kau ni, dia akan marah. Cuba dekat Malaysia tuan-tuan bergaduh, keldai. Dia ketawa je, keldai pun dia tak pernah tengok. Jadi berbeza tuan-tuan, masya-Allah. Tu dia punya tempat, berbeza dia punya latar. Baik tuan-tuan, kata ulama, orang yang tak beradab, dia akan jadi satu pihak yang dipanggil biadab. Bertentangan dengan adab adalah biadab. Lawan bagi beradab adalah biadab, kata ulama. Maka Nabi SAW dan para alim ulama mengajarkan adab kepada kita supaya kita jalani kehidupan seperti mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu, kalau kita baca dalam surah Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Tuan-tuan bayang, dalam ayat ini kisah Nabi pergi Isra, tapi Allah bagi tahu Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Kenapa Allah panggil Nabi hamba? Kerana seluruh perilaku Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, merupakan adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebenarnya mention kat situ, ikutlah cara Nabi, maka kamu beradab dengan aku. Cara Nabi itu merupakan adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Cara tidur Nabi, adab satu orang hamba tidur di depan Allah SWT. Cara makan Nabi, adab satu orang hamba makan depan Allah Ta'ala. Baik, dan kita menggunakan kitab ini, Kitabul Adab, dikarang oleh Habib Muhammad Al-Amin Mahajar Madani, satu orang ulama, dia keturunan Indonesia, tapi merupakan keturunan Nabi SAW, masya-Allah, yang menetap di kota Madinah, murid kepada Habib Zain bin Sumaid, yang mana Habib Zain bin Sumaid ni merupakan yang dipanggil Syafi'i Saghir, Syafi'i kecil, Imam Syafi'i kecil pada zaman ni. Dan Habib Zain bin Sumaid ni memang menetap di Madinah, dan beliau merupakan ketua bagi para habaib di dunia. Macam contoh, tuan-tuan biasa tengok kalau habib-habib yang popular ni siapa? Habib Omar. Habib Omar bin Hafiz ni pergi mana-mana, ribu-ribu orang dengar ceramah dia. Jadi kita ingatkan Habib Omar tu ketua habaib. Rupanya habaib ni adalah keturunan Said yang ulama, dipanggil Habib kan. Kalau perempuan dipanggil Hubabah. Jadi ketua bagi para habaib ni rupanya bukan Habib Omar, adalah Habib Zain bin Sumaid di Madinah. Sebab tempat Nabi SAW di kota Madinah. Maka kalau dalam mesyuarat para habaib ni, Habib Omar ni masya-Allah diam, dia tak banyak cakap. Rupanya Habib Zain yang hisap. Tapi Habib Omar dia dihantar untuk buat kerja dakwah. Dan tuan-tuan, masya-Allah, Habib Zain bin Sumaid ni dia tidak akan keluar daripada Madinah, melainkan kalau dia mimpi jumpa Nabi SAW, Nabi arahkan dia keluar. Lebih kurang dalam 6-7 tahun lepas, Habib Zain bagi tahu pada khadam dia, saya nak pergi Malaysia. Orang jemput dia datang, dia tak pergi, melainkan dia mimpi jumpa Nabi. 6-7 tahun lepas nak pergi Malaysia. Terkejut semua orang. Dia telah keluar daripada Madinah, pergi Malaysia, buat ceramah dalam seminggu. Habis ceramah, masya-Allah, barulah tahu rupanya dia mimpi jumpa Nabi SAW. Lepas habis dia balik tu, fahaman Wahabi ni tersebar banyak kat banyak tempat. Rupanya Nabi SAW hantar dia untuk bagi penerangan tentang akidah, tentang cinta pada Allah, cinta pada Nabi. Rupanya akan terjadi benda tu di Malaysia, masya-Allah. Baik tuan-tuan, kita masuk kita adab. Kita bermula dengan adab tidur, masya-Allah. Tidur ni satu perkara yang penting lah tuan-tuan, masya-Allah. Ni bukan perkara main-main tidur ni. Orang Melayu kita dua benda ni jangan buat main. Tidur dengan makan. Sensitif tuan-tuan. Benda ni sensitif, sangat sensitif lah. Jadi tuan-tuan, kata ulama, tidur ni bukan perkara main. Sehingga kan Bilal bin Rabah, kalau tuan-tuan baca dalam hadis sahabat,
di mana Nabi telah dengar satu orang menangis. Waktu Nabi berjalan di waktu malam, Nabi dengar satu orang menangis. Nabi tengah buat gas, dengar orang menangis. Nabi pergi tengok. Rupanya Bilal bin Rabah, masa tu belum Islam lagi, tengah kacau gandum menangis. Nabi pun tanya, lebih kurang mafhum, nama tuan siapa? Nama saya Bilal, dia kata. Saya hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Bila sebut hamba, kata ulama, kebiasaannya hamba ni, yang hamba-hamba orang besar-besar Quraisy ni macam Umayyah bin Khalaf ni, biasanya hamba ni kuat. Tetapi Bilal menangis. Maka ditanya, wahai Bilal, kenapa kamu menangis? Dia kata, tuan saya suruh kacau gandum, dah 3 malam tak tidur. Maka sebab itu saya menangis, sebab saya letih. Tuan-tuan bayang, hamba yang begitu sasa pun 3 malam tak tidur pun boleh nangis, tuan-tuan, Masya Allah. Bayangkan nak cerita bab tidur ni. Dan ulama mengatakan tidur merupakan amalan yang ikhlas. Sebab apa? Tak ada orang riak tidur, tuan-tuan. Sebab itu kalau nampak macam sopan sikit, ustaz nak buat apa tu? Nak buat amalan ikhlas. Nampak macam ikhlas sikit kan? Sebenarnya nak tidur. Jadi tidur ni kata ulama amalan yang ikhlas. Dan tuan-tuan, kata ulama, bila bicara tentang tidur, walaupun ramai orang suka tidur, tetapi rekod tidur takkan dapat dipecahkan sampai kiamat. Kerana rekod tidur dipegang oleh Ashabul Kahfi, 309 tahun. Sebab itu tuan-tuan, dalam kuliah ke, dalam khutbah ke, janganlah tidur. Takut Allah tidurkan macam Ashabul Kahfi, 309 tahun baru bangun. Jadi tuan-tuan kalau ngantuk-ngantuk kan, urutlah kan, Masya-Allah. Khutbah Jumaat kan, kalau ngantuk kan, urut-urut kaki, jangan tidur. Takut 309 tahun. Bangun-bangun masjid pun dah tak ada lah. Kan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rekod tidur yang kedua, kata ulama, dipegang oleh Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair lah sebut dalam juzuk 3 muka kedua, fa amatahullahu mi'ata amin, telah kami tidurkan Uzair selama 100 tahun. Thumma ba'asah. Dalam Quran juzuk 3 muka kedua, ayat paling bawah sekali. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Cerita pasal Nabi Uzair. Allah tidurkan dia berapa? 100 tahun. Selepas 100 tahun, Allah Ta'ala bangkitkan dia. Allah tanya dia, qala kam labist, berapa lama kamu tidur? Qala labistu yawman au ba'da yawm, saya ditidurkan selama 1 hari ataupun setengah hari. Allah kata, qala bal labista mi'ata amin, telah kami tidurkan kamu 100 tahun. Ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan nak beritahu rekod tidur yang kedua. Rekod tidur yang ketiga, tak ada siapa lagi pegang. Janganlah sampai orang Melayu yang pegang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk bab adab tidur, teringat kata-kata Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih. Yang ni saya suka sebut kat mana-mana pun. Maulana Umar satu ketika dalam satu majma', Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih telah ternampak ada orang tidur, masya-Allah. Maulana Umar Palampuri tak suruh pun orang tu bangun pergi basuh muka. Maulana Umar Palampuri tak suruh pun orang tu pergi minum teh, panas-panaskan tekak nak bagi hilang mengantuk. Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih buat apa, tuan-tuan? Dia telah baca satu syair, syair Arab, untuk bangunkan orang tidur. Apa dia kata bila nampak orang tidur? Kum ya habibi kam tanamu inna syamsa wal qamaru la yanamu. Kum ya habibi. Kum ni bahasa Arab maksudnya bangun, tuan-tuan, bukan tu kum. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kamu nak tidur? Inna syamsa wal qamaru la yanamu, sesungguhnya matahari dan bulan sekalipun tak pernah tidur. Dia baca syair yang kedua. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kamu nak tidur? Talabul jannah la yanamu, orang yang kata ingin nak masuk syurga, pasti dan pasti takkan lena tidur. Dia baca syair yang ketiga. Kum ya habibi, bangun kekasihku bangun. Kam tanamu, berapa lama lagi kamu nak tidur? Khaifun nar la yanamu, orang yang kata takut bakaran api neraka, pasti dan pasti takkan lena tidur. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau boleh kita usahakan, kalau kita ngantuk, kita urut badan kita, minum air ke, mudah-mudahan kita dapat beri perhatian, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita memasuki bab adab tidur, yang mana pembahagian yang pertama adalah di antara adab-adab ketika akan tidur. Baik, yang pertama, berwuduk sebelum tidur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sucikanlah badan kalian, nescaya Allah Azza wa Jal akan mensucikan kalian.
Kerana sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci kecuali malaikat ikut menemaninya di kepalanya, dan tidaklah hamba tersebut berbolak-balik tatkala tidur pada malam hari kecuali malaikat tersebut berkata, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kerana sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, jika seorang hamba tidur dalam keadaan suci, maka nyawanya diangkat sampai naik ke arasy. Hadis yang seterusnya mengenai tentang wuduk sebelum tidur dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya nyawa seseorang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidur. Jika dia tidur dalam keadaan suci, maka dia bersujud yakni kepada Allah Azza wa Jal di bawah arasy. Dan jika dia tidur dalam keadaan tidak bersuci, tidak dalam keadaan suci, maka dia menjauh tatkala sujudnya. Dan jika dia tidur dalam keadaan janabah, maka dia tidak diizinkan untuk bersujud. Hadis riwayat Imam Hakim dan Imam Tirmizi. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahawa wuduk ini adalah nur, cahaya. Bila sebut nur, kata ulama, dia bertentangan dengan nar. Nar ni apa? Api. Maka bila satu orang berwuduk dan dia tidur dalam keadaan wuduk, maka kata ulama, jin dan syaitan tidak mendekatinya ketika tidurnya. Kenapa? Kerana dia ada wuduk. Maka sebab itu sangat penting wuduk, tuan-tuan. Bahkan satu ketika kami dihantar untuk keluar dakwah satu tempat namanya Khabar. Khabar ni jaraknya daripada Madinah lebih kurang 1,500 kilo. Dia bukan Khaybar, Khabar. Khabar ni sempadan Damam. Jadi di sana, tuan-tuan, bila kami sampai, waktu keluar dakwah di sana, kami diberi muzakarah adab tidur. Seperti mana kita muzakarah hari ini, kata Syekh tu, kalau kita tak mampu nak buat apa pada hari itu, baca al-mu pun letih, nak baca sajadah pun tak larat sebab ada kerja siang hari, maka jangan tinggalkan wuduk. Kenapa? Wuduk ni sangat penting. Tidurlah dalam keadaan wuduk, jangan tinggalkan wuduk. Bahkan almarhum Kiai Nur Tahir, seorang ulama besar di Temburu, dah wafat, dia dah meninggal dah. Dia kata satu orang tidur dalam keadaan wuduk dan dia meninggal pada malam itu, maka dia merupakan ahli fitrah. Dia mati dalam keadaan ahli fitrah, maksudnya Allah ampun dosa dia. Bayangkan, tuan-tuan, ambil wuduk ni bukan payah pun, mudah je, masya-Allah. Tetapi meninggal dunia dalam keadaan kita berwuduk dikira sebagai ahli fitrah seandainya kita meninggal dunia. Bayangkan, masya-Allah, satu perkara yang sangat besar. Maka sebab itu usahakanlah, tuan-tuan, untuk kita berwuduk. Tetapi kalau kita rasa-rasa macam nak tiru Bilal bin Rabah, maka usahakanlah bila wuduk batal kita ambil wuduk semula. Itu dahsyat lagi. Nabi SAW kata ulama tidak mengetahui pun yang Bilal bin Rabah buat amalan itu. Sehingga kan Nabi pergi Isra' wal Mi'raj, Nabi telah dengar tapak kaki Bilal di syurga. Nabi tanya Bilal di dunia, wahai Bilal, apa amalan kamu? Sehingga kan aku mendengar tapak kakimu di syurga. Lebih kamu faham hadis. Bilal kata, ya Rasulullah, kalau wuduk saya batal, saya akan ambil semula wuduk saya dan sembahyang beberapa rakaat. Ulama kata solat sunat wuduk. Ulama beritahu amalan itu Nabi tak tahu dia buat, Nabi tak suruh dia buat, Nabi pun tak pernah ajar dia buat. 3 benda. Kalau nak cerita bid'ah, orang kata kan, ni tak boleh ni, Nabi tak buat ni, bid'ah. Nak cerita bid'ah, yang Bilal buat ni lagi dahsyat, tuan-tuan. Nabi tak tahu, Nabi tak suruh, kan? Nabi pun tak ajar dia buat, kan? Masya-Allah, kata ulama, Bilal bin Rabah telah buat satu amalan yang mana yang baik, sehingga kan tapak kaki Bilal kedengaran di syurga, walhal Bilal masih melangkah di dunia. Apa dia, tuan-tuan? Wuduk. Satu perkara yang sangat penting. Ulama kata kita tidur dalam keadaan wuduk, kita usahakan. Bahkan, tuan-tuan, dalam riwayat yang lain, tuan-tuan akan jumpa nanti, di mana kalaulah kita pada malam itu kita bersama dengan isteri kita, contoh, kita dalam hadas besar, kita tak ada kekuatan untuk mandi. Ini kalau kat rumah lah, tak ada kekuatan untuk mandi, maka usahakanlah ambil wuduk, kata ulama, dan besok pagi baru kita mandi. Pun disyarah oleh para alim ulama dalam menyatakan tentang bab wuduk sebelum tidur. Kenapa? Kerana kalau kita berwuduk, kalau kita tidak berwuduk tidur, maka malaikat akan menjauhi kita waktu kita tidur. Masya-Allah. Dan ulama juga mengatakan bahawa perkara yang sama juga jika berlaku di masjid atau surau. Kita beriktikaf, maka yang ni berbeza pula. Kita tak boleh pula pergi ambil wuduk, masuk masjid tidur semula, sebab kita dalam hadas besar. Maka kita kena keluar, sama ada kita mandi atau tidur kat luar, tidur kat tangga masjid ke,
ataupun tidur dalam kereta ke, jangan kita tidur dalam masjid sebab kita dalam hadas. Baik. Ya saya. Ha. Sentuhan dengan isteri. Ha. Batal ke tak? Batal lah kan? Batal. Tetapi kata ulama, kita ambil wuduk tadi tu adalah sebagai syarat. Sebagai syarat. Seandainya lepas ambil wuduk kita sentuh isteri, maka tak ada masalah, masya-Allah. Yang penting syarat sebelum tidur tu kita ambil wuduk dulu. Tapi seperti yang dikata tadi, kalau mampu macam Bilal, kita ambil lagi, masya-Allah. Kan? Tapi kan orang kata, "Boy bang, kalau tidur wuduk macam ni nak pegang kan?" Baik saya pakai bantal peluk. Masya-Allah. Jadi macam itulah ulama kata kalau terbatal, tak ada masalah. Tetapi seandainya masya-Allah kita mampu macam Bilal kan, ataupun rumah balik kampung seorang-seorang kan, bolehlah terkentut ke ambil wuduk semula, masya-Allah. Satu perkara yang sangat besar. Baik tuan-tuan, dalam kita pengajian adab ni kita muzakarah tuan-tuan. Muzakarah ni maksudnya kalau tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tanya. Dia tak sama macam ceramah. Dia macam kursus umrah. Tak faham tu tanya. Ustaz Saleh tahu lah. Kursus umrah dia tak boleh tanya lepas ceramah. Dia kena tanya tak faham masa tu tanya. Sebab dia akan pergi bab ke bab. Baik, insya-Allah. Seterusnya yang kedua, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan kerana arah kiblat merupakan paling mulia arahnya. Baik. Maka tuan-tuan kata ulama, dalam bicara bab tidur ni tuan-tuan kata ulama, sebaiknya menghala ke arah kiblat ataupun dada menghadap kiblat. Ini berlaku perbezaan dengan para ulama. Sebagian besar ulama mengatakan bahawa yang lebih afdalnya adalah dada menghadap kiblat. Sebentar lagi kita akan tunjukkan dia punya cara tidur dia. Baik. Dalam banyak hadis, bahkan dalam banyak ayat Quran cerita tentang orang yang tidur dada menghadap kiblat. Termasuklah dalam surah Sajdah yang kita baca tiap-tiap malam dan subuh Jumaat. Tatajafa junubuhum. Junubuhum tu kata ulama adalah lambung kanan yang dibaringkan macam tu, dada menghadap kiblat. Masya-Allah. Jadi kata ulama, amalan bukan saja Nabi SAW, bahkan daripada Nabi-Nabi dulu lagi, mereka memang lambung kanan mereka menghala ke arah, dada mereka menghala ke arah kiblat. Masya-Allah. Dan sebagian pendapat kata dibenarkan juga jika kita tidur kepala kita menghala ke arah kiblat. Dibenarkan juga. Baik. Ada perbahasan yang mengatakan, mungkin tuan-tuan pernah baca, dekat Malaysia ada ustaz, tapi bukan semua ustaz, seorang ustaz tu je yang bahas. Dia kata, Farid kenal. Dia kata apa? Tidur kaki kena kiblat. Saya dengar pun pening. Dia cakap, satu artikel dia tulis, kesesatan jemaah tabligh. Tak kisahlah, kita baca lah. Kesesatan pertama, orang tabligh tidur kaki tak menghadap kiblat. Saya pun confused. Siapa yang sesat sekarang ni? Sebab apa tuan-tuan yang mulia? Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan Imam Malik. Sekalipun kaki Imam Syafi'i tak pernah berlunjur ke rumah Imam Malik. Bayangkan. Imam Malik belajar dengan Imam Nafi'. Sekalipun kaki Imam Malik tak pernah berlunjur ke rumah Imam Nafi', apatah lagi depan Imam Nafi'. Bahkan waktu saat nak wafatnya Imam Malik wasiat, jangan tanam aku dekat sebelah guru aku, tanamlah aku di kaki guruku. Tonton pergi di Madinah, di Baqi', makam Imam Malik di kaki Imam Nafi'. Bayangkan adab. Begitu juga kita sama ayah kita. Borak-borak dengan ayah, kaki berlunjur ke arah ayah. Bukan kata tengok dari Quran dan hadis. Adat orang Melayu pun dah salah dah. Ini kan pula kaki menghala ke arah kiblat, maka ianya sangat bertentangan dengan adab, insya-Allah. Baik, jadi sebab itu kata ulama dianjurkan untuk kita kepala menghadap kiblat, tetapi sebagian besar pandangan kata dada menghara ke arah kiblat. Nanti kaedah dia saya akan tunjuk sebentar lagi bagaimana yang dimaksudkan tentang macam ni. Seketika ke ataupun berapa lama menghadap kiblat? Dada. Sebaik-baiknya kata ulama, contoh macam kita tidur kat rumah. Kalau boleh kita setting katil tu supaya dada kita mengarah ke arah kiblat. Ni setengah pandangan sebab macam tu. Dan kalau boleh kita tidur tu lelap tu kan, lepas tu jadi apa tak tahulah. Tapi mula-mula tu kita tidur dengan macam tu, insya-Allah kata ulama. Nanti kalau kita terjaga balik, nak mulakan tidur balik, kita tidur mengarah ke arah kiblat tadi. Seandainya kita tak mampu dada mengarah ke arah kiblat, maka kita amalkan yang kepala mengarah kiblat. Baik, saya terus tunjuk praktikal lah. Baik, kata ulama, tidur manusia ada 4 cara. Tidur manusia ada 4 cara. Pertama, tidur cara para nabi, iaitu dada menghara ke arah kiblat. Saya tunjuk contoh.
Kat tepi, situ. Mana? Contoh kat ni. Sini. Okey, boleh nampak insya-Allah Okey. Contohlah katalah sana kiblat, contoh. Boleh Okey. Kaki kita macam tu, mengiring. Oh, situ kiblat. Kan tak nampak pula. Oh, contoh takut tak nampak pula lagi. Okey, contoh katalah sana kiblat, contoh. Okey, mengiring ke kanan. Tangan ni bantal. Jangan tak pakai bantal pula. Nak pakai bantal pun boleh, tak nak pakai bantal tak apa. Tapi takut nanti orang salah faham. Sebab saya pernah bagi syarahan. Ada orang kata zaman Nabi tak pakai bantal. Sebenarnya boleh, kata ulama. Baik, bantal sini. Tangan yang ni, tapak tangan kanan ni bawah mata. Bawah mata. Ada orang salah faham, tangan ni letak bawah mulut. Nak takut air basi. Dia salah tuan. Dia bawah mata. Sebab Nabi SAW tidur, Nabi mengalirkan air mata fikir pasal umat. Nanti saya cerita kisah dia macam mana. Baik, tangan Nabi macam ni bawah mata. Tangan yang ni macam ni bantal. Kaki tuan-tuan silang macam ni. Tangan macam ni. Ataupun macam ni pun boleh, kata ulama. Macam ni boleh, macam ni pun boleh. Dada yang ni, dada mengarah ke kiblat. Kaki sama ada macam ni, macam tu. Ataupun kaki ni kepit belakang dia. Apa perbezaan dia tuan-tuan? Gini macam ni. Kita akan ceritakan. Baik. Dan bentuk tadi tu tuan-tuan, saya tunjuk balik, adalah bentuk Muhammad tuan. Bentuk dia Muhammad. Ni mim, ha, mim, dal. Bentuk dia Muhammad. Okey. Baik. Saya ceritakan kenapa? Tak, kalau suami isteri tidur duduk menghadap kiblat. Di belakang ni lah. Kira apa nama, ikutlah siapa yang duduk depan, siapa yang duduk belakang. Kena mesyuarat lah, osom ke, masya-Allah. Ataupun tukar-tukar giliran, ini duduk depan, ini duduk belakang, masya-Allah kan. Baik. Jadi kalau mula-mula tidur niat dulu dah. Kata boleh pusing lah kan. Boleh, insya-Allah. Dia ambil berkat sunnah, masya-Allah. Nanti kalau nak tidur semula, lepas selesai ke apa, boleh tidur sunnah semula, masya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, kenapa tadi Nabi takung air mata? Kata ulama, Nabi memikirkan tentang umat. Berlaku satu kisah di antara malaikat. Satu malaikat kata Nabi tidur. Malaikat kata, seorang lagi malaikat kata Nabi tak tidur. Dia kata kalau tak percaya, jom turun. Mereka turun tengok Nabi tengah tidur. Kan aku dah cakap Muhammad tidur. Seorang lagi kata tidak. Cuba kau tengok kat mata dia. Di mata Nabi menitis air mata. Masya-Allah kan. Kita menitis air liur. Nabi menitis air mata. Masya-Allah, dahsyat. Kemudian kata ulama, apa perbezaan kaki tadi letak macam tu dengan tekan? Kan tadi kan ada tekan, ada yang letak. Baik. Untuk orang yang biasa, ada live pula kan. Untuk orang biasa. Masya-Allah. Tak ada masalah. Tapi orang yang mana dia tahu diri dia. Tahu diri dia maksudnya apa? Dalam kurungan dia, nafsu dia kuat sangat. Maka dia kena tekan. Lagi-lagi kalau dia keluar jemaah. Lagi dia kena tekan tuan. Takut dia mengigau, dia pergi orang sebelah. Kan dia mengigau, orang rumah dia. Tapi sebelah tu habis sap. Selesai. Habis kan. Sebab tu dia kena tekan. Dia tahu, masya-Allah. Jadi orang yang dia tahu tentang diri dia, dia tekan. Sebab takut nanti malam tangan dia buat gash. Jadi bahaya. Jadi tekan tu dia akan dapat kawal nafsu dia. Itu kata ulama. Baik, dan kaedah tidur macam tu, kata ulama, cara tidur para nabi. Tekan kaki. Masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan pergi ke Thailand, dia ada sleeping Buddha. Sleeping Buddha kan dia miring kanan kan. Sebab itu dalam kita belajar Al-Diyan Muqarran, perbandingan agama, ada disebutkan bahawa pandangan mengatakan Buddha ni juga satu orang nabi. Satu orang nabi yang mana selepas wafatnya dia, orang Buddha telah sembah dia pula. Sebab itu dia pakai ihram je tuan. Dia main sami dia. Kita pakai ihram pergi umrah je. Kan selesai umrah kita buka. Kalau 10 malam akhir kita nak masuk masjid senang, kena pakai ihram juga. Kan baru boleh masuk dalam. Jadi orang Buddha sami dia sepanjang masa ihram, sepanjang masa tahlul. Dia tak ada tawaf wida. Dia terus je kan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan tengok Buddha dia pun tidur macam tu. Tu kaedah tidur yang pertama yang disebutkan banyak dalam Quran. Dia sebut junubihim tu, itulah cara tidur dia, iaitu mengiring ke kanan, menghala ke arah kiblat. Masya-Allah. Macam Datuk cakap tadi, mula-mula boleh ke macam tu, lepas tu boleh bergerak ke. Seperti mana ulama kata waktu kita makan, masya-Allah. Kan Nabi SAW makan dengan 3 jari. Tapi Nabi SAW makan buah dengan roti.
Maka kita nak ambil berkat sunnah tu, 3 jari, 3 suapan pertama kita makan dengan 3 jari, kemudian kita makan dengan 5 jari. Masya-Allah. Jadi kata ulama kita ambil berkat sunnah Nabi SAW tadi. Tapi kalau dapat kita atur, masya-Allah, kita punya katil kita menghala dada ke arah kiblat ataupun kepala mengarah kiblat, sangat baik. Tapi kalau tidak mampu, janganlah sampai kita tak perasan bahawa katil tu diatur kaki menghadap ke arah kiblat. Tu jangan sampai macam tu. Walaupun ada pandangan yang menyebutkan bahawa apa? Kalau kaki menghadap kiblat ni pun tak apa kalau ada dinding kat depan. Ada kata macam tu. Tapi tuan-tuan yang mulia, sebagai adab sebaiknya elakkan. Baik, kaedah tidur yang kedua. Kaedah tidur yang kedua adalah tidur ahlullah. Ahlullah ni tidur macam mana? Kepala dia menghadap kiblat. Dada menghadap langit. Tu cara tidur ahlullah. Baik, macam ni. Maksudnya, tak boleh. Mic situ. Pegang. Okey. Dada dia mengalir ke langit tuan Dada dia. Dia syarat dia adalah dada. Tidur macam tu. Ataupun ada pandangan juga kata silang kaki kanan ke arah kaki kiri. Macam tu. Ataupun macam tu. Dia punya syarat dada mengalir ke arah langit. Kenapa? Kerana ahlullah dia tidur memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia punya arah dia afdalnya mengarah ke arah kiblat, tapi kalau tak mengarah ke kiblat, dia pegang pada syarat yang dada mengarah ke arah langit. Sebab apa? Mereka tidur memikirkan kehebatan Allah. Memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara tidur yang kedua, yang mana cara tidur ahlullah. Cara tidur ketiga manusia adalah cara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cara tidur pembesar-pembesar zalim. Firaun, Namruz. Ni semua kata ulama pembesar zalim yang mana mereka tidur mengiring ke kiri. Sebaliknya, maksudnya bertentangan dengan tidur Nabi tadi. Jadi dalam kitab sebut, dalam kitab ni tak ada kitab lain, mengiring ke arah kiri itu adalah cara tidur pembesar-pembesar zalim. Masya-Allah. Jadi kita boleh elakkanlah, ataupun nampak kalau anak kita tertidur miring ke kiri, kita cuba pusingkan dia, golekkan dia ke belah kanan, supaya dia tidak menepati tidur seperti orang-orang yang Allah tidak suka, kata ulama. Dan cara yang keempat, kata ulama, cara tidur manusia, yang ni ada perbahasan ulama. Sebahagian kata yang tak boleh cara tidur yang ni hanya lelaki saja. Orang perempuan dibenarkan. Cara tidur macam mana? Meniarap. Sebahagian ulama kata semua tak boleh tidur meniarap. Sebahagian kata lelaki saja tak boleh, perempuan dibenarkan. Ini dari sudut adab lah. Kenapa tak boleh? Kerana kata ulama itu antara perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Kerana di situ ada perbezaan pandangan. Baik. Itu. Okey, insya-Allah. Kita pergi yang ketiga. Ni kita dah bahaskan tadi. Tidur berbaring ke arah sebelah kanan. Hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah ke sebelah kanan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Telah kita bahaskan tadi. Baik, yang keempat, bertaubat dari seluruh maksiat kerana dikhawatirkan ajalnya, kematiannya akan datang tatkala tidur. Maka sebab itu ada pandangan ulama menyatakan bahawa afdal kalau kita semayang sunat 2 rakaat, solat sunat taubat sebelum tidur. Masya-Allah. Kita semayang sunat taubat sebelum tidur, kemudian kita istighfar banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita. Dan istighfar yang terbaik, tuan-tuan yang mulia, penghulu segala istighfar. Yang ni kalau kita dapat hafal sangat-sangat baik. Ianya lagi pendek daripada lagu-lagu yang mungkin kita pernah hafal. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi zambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam hadis sahih Bukhari, siapa baca pagi dia meninggal dunia, dia dikira syahid. Siapa baca petang dia meninggal dunia, pada malam hari dia dikira syahid. Sangat-sangat besar fadilat membaca sayyidul istighfar. Bahkan kata ulama, istighfar ni mohon ampun pada Allah akan menjadi sebab satu orang itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia anak dan dimurahkan rezeki, kata ulama. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Orang yang banyak istighfar, Allah Taala akan tambah harta dia dan tambah anak dia, masya-Allah. Sebab itu saya pernah dengar ada satu orang ulama di Madinah dulu, dia kata kalau jumpa satu orang pakcik ke, Assalamualaikum pakcik, Waalaikumsalam. Pakcik anak berapa orang? Tak banyak, 17. Terus pegang tangan dia, cium tangan.
Kata Syekh tu, dia ni mesti banyak istighfar. Oh, ni Syekh tu katalah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, taklah bermakna orang yang anak sikit tak banyak istighfar. Tapi itu kaedah yang Syekh tu ambil daripada surah Nuh tadi. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita banyak istighfar, Allah Ta'ala akan tambahkan harta kita. Dan tambahkan anak kita. Bahkan, biasa kita dengar tuan-tuan, kalau kemarau, dekat mana-mana negeri ataupun mana-mana daerah, kecuali Taiping lah. Taiping dia hujan paling banyak lah Malaysia. Kan? Hujan. Masya Allah. Tapi kalau tempat-tempat lain, kalau kemarau apa orang buat? Baca Yasin, semayang hajat, baguslah. Tapi Allah dah cerita dalam Quran sebenarnya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang istighfar akan kuturunkan hujan di tempat dia. Ni tuan-tuan. Sebenarnya selain daripada semayang hajat dan baca Yasin, kena buat istighfar banyak-banyak, ramai-ramai. Dia akan mengangkat kemarau dan turunkan hujan. Mungkin bulan lepas, tapi yang ni tuan-tuan, ada orang lah dia melawak kan, saya pernah dengar dia kata mungkin dia kata tempat yang banjir orang situ terlebih istighfar. Ataupun tuan-tuan yang mulia di Taiping hujan paling banyak sekali kan, tu orang Taiping banyak istighfar tu, masya-Allah. Paling sikit hujan kat Malaysia Jelebu. Jadi tuan-tuan kena pergi khususi orang Jelebu, kena cerita pasal ayat ni, masya-Allah, segala gurauan. Baik tuan-tuan, masya-Allah, yang kelima, niat akan bangun sebelum subuh supaya dapat melaksanakan sunat tahajud. Ini dalam hadis tuan-tuan, masya-Allah. Satu orang yang mana dia niat, saya nak bangun tahajud, masya-Allah. Kebiasaannya kata ulama, bila dia niat saja, ya Allah, saya nak bangun tahajud, bangunkanlah saya. Kalau tuan-tuan pasang niat macam tu, insya-Allah Allah Taala akan terjagakan, Allah Taala akan jagakan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah melalui benda tu. Tiba-tiba bangun pukul 3 pagi. Tadi siang letih ni, rasa macam nak tidur full swingnya. Tapi pukul 3 pagi terjaga tapi rasa segar. Rasa macam tak mengantuk. Tapi kita rasa macam, baru pukul 3, sambung lagi lah. Sebenarnya kata ulama, Allah yang bangunkan kita. Dan pada ketika itu, dua perkara sahaja kata ulama. Pertama, Allah Ta'ala rindu nak dengar rintihan kita sebut nama Allah. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala dengar di siang hari tadi kita ada masalah, ada ujian, kita nak minta Allah Ta'ala bantu kita, maka Allah kejut kita malam tu, wahai hamba-Ku, inilah masa yang kau minta. Ni tuan-tuan, ini masanya minta. Tapi kita telah buat apa? Tarik selimut sepula, bangun-bangun dah subuh. Rupanya itu masa yang Allah Ta'ala kejut kita tuan-tuan untuk bangun tahajud, masya-Allah. Jadi kalau kita niat tuan-tuan untuk bangun tahajud, tiba-tiba hari tu, malam tu, masya-Allah, kita bangun dah azan subuh, maka kita dapat pahala tahajud percuma, hadiah daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita dah niat sebelum tidur nak bangun tahajud. Niat mukmin khairum min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Maka kita banyak niat untuk buat kebaikan. Baik, kita masuk sikit tuan-tuan tentang bangun malam ini tuan-tuan. Ulama kata satu-satu qiyamulai itu dikira mirip dengan qiyamulai Nabi bila ada 4 amal. Ni tuan-tuan, ramai orang buat qiyamulai, tetapi adakah qiyamulai ni mirip dengan qiyamulai Nabi? Kata ulama, qiyamulai itu akan mirip dengan qiyamulai Nabi bila ada 4 amalan. Pertama, dalam qiyamulai dia itu ada solat, masya-Allah. Ada solat tahajud ke, tasbih ke, masya-Allah. Tutup dengan witir. Ada solat, maka salah satu daripada komponen qiyamulai Nabi dah ada. Yang kedua, dalam qiyamulai dia tu ada zikir. Sebab tu dalam qiyamulai perdana ada zikir munajat. Dan zikir ni kata ulama atas kita masing-masing. Ada orang dia mempertikaikan, kenapa zikir munajat ni mesti berlagu? Sebab ada setengah orang, termasuk saya sendirilah, kalau yang berlagu tu lebih menyentuh hati, lebih menyayat hati, masya-Allah. Ada setengah orang dia biasa je, zikir biasa pun dah boleh nangis dah. Macam takbir raya lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di India, tak payah India lah, kat Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun rasa macam bukan raya je. Tapi cuba tuan-tuan tukar takbir raya orang Melayu, Allahu Akbar, Allah. Sedap-sedap Imam Sudaih pun menangis tuan. Sebab apa? Menyentuh hati, masya-Allah. Menyentuh hati. Sebab di alunan tu, masya-Allah, kena dengan jiwa kita. Maka sebab itu ada orang zikir dengan lagu untuk apa? Untuk supaya hati mereka dapat tersentuh, disentuh dan merasakan kehebatan, keagungan Allah SWT dan rasa ini begitu kerdil di hadapan Allah. Dan yang ketiga kata ulama, komponen qiyamulai Nabi adalah baca Quran. Ni tuan-tuan, adalah baca Quran. Kerana kata ulama sebaik-baiknya baca Quran melihat mushaf.
Kerana kata Hazrat Manasat Damat Bakar Tuhu, terapi yang paling baik untuk mata, bangun pagi tengok Quran, masa tu tengok. Dia akan menjadi terapi pada mata kita, masya-Allah. Saya pernah keluar dakwah satu orang ustaz, masya-Allah, seorang ustaz orang lama, masya-Allah. Dia bangun tidur, kan dekat dinding masjid ada ayat Quran kan. Bangun tidur, lepas dia baca doa bangun tidur, dia ada torchlight kat sebelah dia. Dia akan suluh frame ayat Quran tu. Saya kata, buat apa Ustaz? Oh, ni Monasat, saya tengok Quran, aku nak bangun pergi ambil Quran. Uzur dia kak, kena bangun pelan-pelan, nak kena tandas dulu apa semua. Jadi tengok ni dulu, dia kata. Dah cuci mata dia kata, baru dia pergi ambil uduk dan sebagainya. Masya-Allah. Ni tuan-tuan. Maksudnya mata dia mula-mula buka tengok Quran. Ini tuan-tuan yang mulia, ujian bagi kita. Masya-Allah, apa dia? Bangun-bangun tidur tengok WhatsApp. Tengok status. Banyak tak orang like malam tadi yang saya post? Masya-Allah kan. Kan. Yang saya buat live tadi tu ada orang share tak kan? Tapi Azab Manasat Damat Bakar Tuhu kata tengok Quran. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang ketiga komponen-komponen Nabi tengok Quran. Insya-Allah baca Quran. Yang keempat, doa dengan doa yang panjang. Masya-Allah. Maksudnya kemuliaan Nabi ni ada doa-doa yang panjang. Maka kita kena belajar untuk berdoa, belajar untuk minta pada Allah. Nak berdoa pun kena belajar minta dengan Allah. Sebab itu kata ulama, kalau kita bagi masa untuk qiyamul lail kita 2 jam, setengah jam solat, setengah jam zikir, setengah jam baca Quran, setengah jam berdoa. Kalau sejam kita bagi 4. Ni Sir Petani pun sebut yang sama. Sebab apa? Ini 4 komponen qiyamul lail Nabi SAW. Dan kebiasaannya kalau orang keluar dakwah, dia akan susun yang Quran tu last sekali. Sebab apa? Time tu masjid dah buka lampu. Maka masa tu dia dah gunakan untuk Quran. Doa yang panjang tu bila yang ni orang macam rasa pelik. Ustaz, saya doa kadang 2 minit dah habis Ustaz. Jadi kita mau belajar doa dengan doa yang panjang. Kalau kita bagi 4 tadi setengah jam doa, belajar untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak ada masalah hajat kita. Ataupun doa-doa yang mana yang ditulis mak surat macam mana? Quran kan tak boleh buka lampu. Ha. Kita baca daripada handphone. Okey, mengenai tentang baca Quran mengenai handphone, masya-Allah. Sebagian ulama membenarkan, sebagian ulama termasuk ulama dakwah tidak menggalakkan. Sebab apa? Setengah ulama kata dalam tu termasuk juga ada benda-benda batil yang dikongsikan di sana. Tetapi kalau dururi, maksudnya di waktu yang macam tu, kan? Kita contoh, kita nak semak Quran, tadi kita baca sejadah dengan ingatan. Lepas tu kita terlupa. Tengah-tengah kita duduk terlupa. Kita nak ambil Quran jauh, kita buka. Kata ulama kalau dururi tu tak apa. Macam tadi, macam Datuk kata, waktu gelap, kita nak tengok Quran, nak buka lampu takut mengganggu orang. Ataupun peraturan situ memang tak boleh buka lampu pada waktu itu. Kena buka lampu pada waktu sekian-sekian. Maka di situ ada masalah. Maka ianya kita boleh pegang pada pandangan ulama yang membenarkan. Namun kalau kita melihat pandangan, contohnya Hazrat Manasat Damat Bakar Tuhu, dia tidak menganjurkan untuk kita baca Quran menggunakan handphone, melainkan memang ada khas. Contoh macam ada apa nama Al-Mukhaffaz apa tu kan. Dia memang khas untuk Quran saja. Itu lain. Tapi kalau bercampur tengah-tengah baca WhatsApp masuk. Tengok WhatsApp lah, ni macam penting ni. Maka dia akan mengganggu fokus kita. Dan kata ulama, perlu kita tahu solat kita berkata-kata dengan Allah. Baca Quran, Allah sedang berkata-kata dengan kita. Macam tu. Jadi tengah-tengah baca Quran, Allah tengah berkata-kata dengan kita ni. Tengok WhatsApp masuk. Oi, ni Pak Jabir WhatsApp ni Tokek Durian. Buka kejap lah. Tengah-tengah baca Quran. Maka kata ulama di situ seakan-akan macam bertentangan dengan adab membaca Al-Quran. Maka kata ulama itulah 4 komponen qiyamul lail Nabi SAW. Masya-Allah. Baik, seterusnya. Sebelum tidur dianjurkan untuk solat witir terlebih dahulu. Hal ini jika tidak yakin akan bangun sebelum azan subuh, seperti dalam hadis Nabi SAW ada yang sahih wa Imam Muslim, barang siapa yang takut tidak bangun ini untuk mendirikan solat pada akhir malam, maka solatlah witir di permulaan malam. Dan barang siapa yang yakin bangun pada akhir malam, maka solatlah witir di akhir malam, kerana semuanya solat pada akhir malam disaksikan oleh malaikat pembawa rahmat. Baik, tuan-tuan, dalam di kalangan para sahabat dia ada syaikhan. Syaikhan ni 2 syekh. Kalau di kalangan sahabat 2 syekh tu adalah Abu Bakar dan Umar. Kedua-dua ni pandangan ni mesti beza biasanya. Baik, dalam fiqh Syafi'i dia ada Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Tu syaikhan dalam mazhab Syafi'i. Dalam hadis syaikhan 2 syekh, siapa dia? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sisi sahabat Abu Bakar dan Umar itu syaikhain, kata ulama. Baik, 2 syekh. Abu Bakar dan Umar biasanya dalam sudut amal berbeza.
Abu Bakar punya pandangan witir lepas isyak. Bila bangun malam nanti, kalau kita bangun pukul 2 ke pukul 3 ke pukul 1 ke, kita tahajud saja, tak perlu tutup dengan witir, sebab ada hadis yang saya sebut la witran fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan ada juga sebagian sahabat yang menghabiskan, masya-Allah, sepanjang-panjang malam dia dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada lepas sembahyang isyak, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As yang angkat takbir lepas solat sunat isyak, bagi salam ketika mana Bilal azan subuh. Ada tuan-tuan, masya-Allah. Dan begitu juga Imam Abu Hanifah kata Maulana Zakar dalam kitabnya, tidak boleh dimungkiri tentang kisah Imam Abu Hanifah yang telah menggunakan wuduk yang sama daripada isyak dan subuh selama 40 tahun. Maksudnya apa? Malam tu mereka habiskan dengan amal. Ini tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan yang mana berbeza pula dengan Umar. Umar berpegang pada pandangan witir ni pada akhir malam. Jadi Abu Bakar buat lepas isyak, Umar pada akhir malam. Begitu juga dengan sedekah. Abu Bakar sedekah sembunyi-sembunyi, Umar sedekah terang-terang. Orang tanya Umar kenapa sedekah terang-terang? Untuk memotivasi orang lain supaya turut bersedekah. Supaya orang kaya lain tengok, oh kita kena sedekah. Umar sebagai pemimpin, bila dia sedekah, pemimpin lain tengok, oh kita ni kena sedekah. Dia khalifah pun sedekah. Kita ketua kampung je, MPKK, JKK punya ketua, KRT punya ketua, kita pun kena sedekah juga, sebab dia punya ketua kita, khalifah Umar telah bersedekah, kata ulama. Dengan kaedah itu akan memotivasi. Bicara tentang bab niat, itu antara dia dengan Allah. Kita tak boleh nilai niat orang. Dia tu sedekah tunjuk-tunjuk depan orang, tak ikhlas tu. Kita bab kena dengan orang ni memang syok kan. Bab komplain, bab kena dengan orang, pergi masjid, masya-Allah. Apa masjid ni? 2 ekor je, patut letak 10 ekor. Dia RM1 pun tak pernah lepas kat tabung masjid. Tapi komplain memang power, masya-Allah. Itu memang kelebihan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, masya-Allah. Jadi bab semayang sunat witir ni, tuan-tuan yang mulia, kalau menurut pada kitab ini, bahawa seandainya kalau kita rasa kita boleh bangun malam tu, maka kita tak perlu solat witir lepas isyak. Tapi seandainya kita rasa keletihan, kita solatlah witir selepas isyak. Kenapa tuan-tuan? Baik. Ada syarahan dalam hadis ini. Tentang hadis ini ada syarahan ni. Apa dia? Kan di sisi mazhab Hanafi, hukum witir adalah wajib. Ni tuan-tuan. Mazhab Hanafi berpegang pada solat witir adalah wajib. Maka sebab itu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, kita kena usahakan untuk kita dapat jaga witir kita. Tuan-tuan, sebahagian masyarakat Melayu beranggapan bahawa witir ini hanya bulan Ramadan sahaja. Sebab apa tuan-tuan yang mulia? Sebab bulan Ramadan je baru disyiarkan witir. Dia kena tahu perbezaan. Witir dalam Ramadan disunnahkan berjemaah. Witir selain Ramadan disunnahkan infradi. Itu berbeza. Sunnahkan infradi. Dan juga berlaku perbezaan pandangan dalam menyatakan syarat tahajud. Sebagian kata syarat tahajud mesti tidur. Yang ni yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat Melayu kita. Nak tahajud mesti kena tidur walaupun tersengguk 1 saat. Ada orang kata kan? Masya-Allah. Namun melihat pada lembaran sirah para sahabat, seperti Abdullah bin Amr Al-As tadi, sepanjang-panjang malam tak tidur. Tak boleh buat tahajud lah dia. Maka sebab itu kata ulama berlaku perbezaan pandangan. Sebahagian kata memang syarat kena tidur dulu. Sebahagian lagi merujuk pada kisah sahabat tadi, tak tidur pun boleh tahajud. Maksudnya apa? Merujuk pada kisah ini, hadis ini, lepas isyak tu boleh tahajud siap-siap. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang witir, tidur. Kata ulama. Kalau terbangun pukul 3 pagi nanti, boleh tambah lagi rakaat tahajud. Baik, berdasarkan pada pandangan ulama yang kedua, merujuk pada kisah sahabat Nabi yang tidak tidur sepanjang-panjang malam, dalam membezakan di antara pandangan yang letakkan syarat tidur sekejap baru tahajud ataupun tak tidur terus boleh tahajud. Masya-Allah. Baik. Kita pergi yang seterusnya tuan-tuan. Nombor 7. Tidur di permulaan malam agar dapat melaksanakan solat sunat tahajud kecuali tidak terdapat uzur. Baik. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata sesungguhnya Rasulullah SAW tidur pada permulaan malam dan baginda menghidupkan akhir malamnya ini dengan cara bertahajud. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Tuan-tuan, di sini kata ulama kita perlu melihat tentang kehidupan para sahabat. Di mana sahabat Nabi yang secara umumnya, yang tadi itu yang sepanjang malam tahajud. Yang secara umumnya pula sahabat telah membahagikan malam kepada 3. Satu untuk keluarga. Masya-Allah. Satu lagi untuk apa tuan-tuan? Untuk diri sendiri.
Yang ketiga, untuk didengar Allah Ta'ala. Bila malam bermula? Kata ulama, azan maghrib itu malam telah bermula, kata ulama. Ada juga yang mengirakan malam bermula itu bermula daripada lepas isyak. Maka ikutlah kiraan mana kita nak pegang. Kita kira berapa jam bermula daripada maghrib ataupun bermula daripada lepas isyak, kita bagikan 3. Kalau kita nak ikut sahabat lah, kita bagikan 3, Masya Allah. Kalau mengikut kata-kata Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, menjadi amalan sahabat-sahabat di Madinah, Ansar. Orang Ansar yang memang sungguh-sungguh jaga amal ni. Apa dia? Mereka takkan balik rumah di antara maghrib dan isyak. Maghrib dengan isyak, orang Ansar tak balik rumah. Sebab itu kalau saya pergi ceramah mana-mana masjid, tengok ada pakcik-pakcik yang tak balik tu kan, tuan-tuan telah mengamalkan amal orang Ansar, orang Madinah. Bilal bin Rabah kata, orang Madinah takkan balik rumah maghrib dengan isyak. Kadang-kadang kita balik tengok berita perdana TV3 kan. Yang dia tak balik. Ini amalan orang Ansar, baca Quran, dengar kuliah ke, kan, solat sunat awabin ke, Masya Allah, sampai isyak baru balik. Ini amal orang-orang Ansar. Jadi di situ kita dapat fahami bahawa kalau begitu mereka mengikut kiraan yang mana daripada selepas isyak, dia kira berapa jam, bagi pada 3. Bersama keluarga, Masya Allah. Mungkin bersama keluarga itu dimasukkan juga luangkan masa bersama isteri. Kemudian masa untuk diri sendiri berehat dan masa untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan yang muda? Kalau merujuk kepada riwayat yang lain yang menyatakan bahawa seluruh percakapan selepas isyak merupakan makruh. Kecuali beberapa percakapan, termasuk percakapan suami dan isteri di atas katil. Ataupun kata ulama termasuk juga perbincangan tentang muzakarah iman dan amal. Itu dibenarkan. Tapi selain daripada percakapan itu, borak pasal bola, Manchester ke Liverpool menang, maka semuanya di sisi ulama adalah makruh, kata ulama. Perbualan yang selain daripada iman dan amal dan selain daripada perbualan suami dan isteri di atas katil. Kata ulama. Masya-Allah. Baik. Seterusnya, kita pergi yang nombor 8. Ada beberapa pertanyaan tuan-tuan boleh tanya insya-Allah. Dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api. Ini memadamkan lampu lah tuan-tuan. Ini bahasa orang kampung. Mematikan api yang sedang menyala di dalam rumah, kerana dia khawatirkan dapat menyebabkan terjadinya, ni api betul, terjadinya kebakaran, Masya-Allah. Sebabnya ada hadis yang lain, hadis sahih juga menyatakan bahawa tentang tutup lampu. Dianjurkan untuk tutup lampu. Tak dianjurkan untuk tidur dalam keadaan terang benderang. Dia tutup lampu, buka lampu tidur kelam-kelam sikit tu, Masya-Allah. Sebabnya ada hadis yang mana disyarah oleh ulama yang mengatakan bahawa orang yang tidur buka lampu ni, maka dia akan terkena penyakit. Dia syarah dia, Masya-Allah. Nanti kita akan masuk bab tu. Baik. Seterusnya, janganlah kalian membiarkan api dalam rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur. Ini tuan-tuan zaman dulu, Masya-Allah, tidur pakai pelita kan, lampu minyak tanah, Masya-Allah. Yang ke-9, sebelum tidur, maka dianjurkan untuk menutup bejana, ini mangkuk ataupun gelas yang terbuka, Masya-Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Muslim hadis sahih, tutuplah mangkuk, bejana, juga lubang-lubang air, kerana sesungguhnya pada malam dalam setahun Allah SWT menurunkan penyakit dalamnya dan tidak berlalu pada bejana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Masya-Allah. Tutup makanan ni sunnah tuan, tutup makanan, tutup air, ataupun dekat bilik air kita tu ada tong, kita tutup air dia, Masya-Allah. Itu yang terbaiklah. Dan kata ulama, Masya-Allah, ada satu orang sahabat di mana dia satu malam dia begitu dahaga. Dia nak pergi dapur nak minum air, tetapi dia tak ada lampu, tak ada api untuk nyalakan, untuk menerangi dapur dia. Dia nak ambil air, dia teringat hadis ni. Maka dia kata besoklah dia minum. Sebab apa? Nabi tak bagi minum dalam gelap. Besok pagi tuan-tuan, dia pergi dapur, tengok dalam bekas air dia tu ada kalajengking. Kalau dia minum malam tu, maka dia pun jalan juga tuan-tuan. Tetapi disebabkan dia amal hadis Nabi SAW, maka dia tak minum dalam gelap. Besok boleh minum, maka Allah Ta'ala pelihara dia. Minum dalam gelap juga satu perkara yang bertentangan dengan adab. Baik, nombor 10, ini tadi yang saya cerita. Mematikan lampu dalam rumah sebelum tidur. Di antara manfaat memadamkan lampu sebelum tidur berdasarkan ilmu kedoktoran, iaitu tubuh akan menghasilkan hormon melatonin sebagai penghasil kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kedua, lebih cepat terlelap tidur sehingga akan membuat tubuh menjadi lebih sihat dan segar. Ini kalau tutup lampu. Ketiga, mengurangkan lemak yang terdapat dalam tubuh dan menghindarkan terjadinya risiko obesiti, kegemukan. Yang keempat, meningkatkan kinergi otak sehingga dapat mengurangkan, ini pikun ni
saat masuk usia tua. Nak mengelakkan nyanyuk. Selain itu juga dapat menghilangkan stres. Kerana saat seorang berada dalam keadaan ruangan gelap, maka secara automatik fikirannya menjadi lebih tenang, masya-Allah. Kalau orang ada anxiety ni, kerana dia fikir lain-lain pula kan. Kan dia terbayang macam-macam, masya-Allah. Yang kelima, menjimatkan elektrik. Masya-Allah. Kalau tuan-tuan kita baca dalam satu kitab namanya Allah Muhammad 6 prinsip tabligh. Kitab lama. Dikarang oleh Maulana Asyik Ilahi. Bukan Asyik Bai. Asyik Bai masak biryani itu kat Taiping kan. Ni Maulana Asyik Ilahi rahmatullahi alaih. Sekarang satu kitab namanya 6 prinsip tabligh diterjemahkan oleh Hazrat Maulana Yaqub Ansari. Orang lama dah meninggal lah. Jadi dalam kitab tu kalau tuan baca, masya-Allah, dia cerita detail macam mana pergerakan jemaah yang keluar dakwah. Dia kata arahan kepada rombongan. Dia tak sebut jemaah dalam kitab tu, kitab lama. Arahan kepada rombongan dakwah. Setelah selesai Isyak, kamu harus menutup semua lampu masjid dan surau yang kamu keluar. Itikaf situ kan. Kerana apa? Hak penggunaan lampu masjid itu hanya pada waktu solat. Habis waktu solat, kamu kena keluarkan lilin. Yang kita sebut lilin kamu sendiri ataupun lampu kamu sendiri untuk baca Quran ataupun baca kitab. Kerana apa? Kerana itu bukan waktu untuk hak umum menggunakan lampu masjid. Bayangkan orang dakwah zaman dulu macam mana. Kena bawa lilin sendiri, masya-Allah. Kena bawa lampu sendiri kan. Kita pergi keluar dakwah, cas handphone relax kat masjid orang kan. Macam tak ada apa-apa kan. Orang masjid datang tengok bersusun, tab ada penuh. Oh dahsyat orang dakwah ni kan. Jadi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, cerita zaman dulu orang buat dakwah, dia bawa lampu sendiri, dia bawa pelita dia sendiri, masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan yang mulia, yang ke-11, mengunci pintu rumah sebelum tidur. Berdasarkan hadis Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian akan tidur, maka matikanlah lampu-lampu dan tutuplah kunci pintu-pintu rumah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ni masya-Allah tuan-tuan, kita nak tidur, kita tutup pintu rumah. Walaupun kita bawa balik keluar 4 bulan, contoh 40 hari, iman tengah meningkat, masya-Allah. Tawakal je pada Allah, tak payah kunci pintu. Itu tawakal yang salah. Kata ulama, tawakal yang betul, kita dah buat, baru kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Dah azam dulu, baru tawakal pada Allah. Dah buat persediaan, tawakal pada Allah. Dalam kitab pada haji diceritakan ada sekumpulan manusia, dia pergi haji tak bawa bekal. Makanan biasa, persiapan makan pun tak sedia. Dia kata apa? Kita tawakal je pada Allah. Kat Mekah mesti Allah bagi kita makan. Kita tetamu Allah, dia kata. Barang makanan pun dia tak sediakan, tempat penginapan pun dia tak sediakan, kemah pun dia tak bawa. Bila bertemu dengan jemaah sahabat, sahabat kata, kamu tak bawa makanan ke? Kami tak bawa makanan, kami tawakal pada Allah. Adakah kamu tak baca ayat Quran? Allah perintahkan, wa tazawwadu, buatlah persiapan. Fa inna khairaz zadit taqwa, sungguhnya persiapan yang baiklah takwa. Kata sahabat Nabi, bila kamu tak siapkan barang-barang untuk persiapan, maka kamu membuka pintu mengharap pada makhluk. Masya-Allah. Tak apa dia tu boleh payung, tak apa dia tu boleh belanja. Dia mengharap pada makhluk. Maka sebab itu kata ulama, kena tawakal dengan cara yang betul, masya-Allah. Jangan sampai kita asalnya nak tawakal, tapi akhirnya telah pergi kepada dipanggil apa, tashrif, mengharap kepada makhluk. Mengharap pada makhluk itu satu perkara yang tak disukai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pesan kepada seorang sahabat, jangan minta kepada makhluk. Kata perawi hadis, sahabat Nabi yang dipesan jangan minta pada makhluk tu, aku lihat usianya panjang. Waktu tu dia dah tua, dia naik kuda, tongkat dia jatuh. Dalam keadaan uzur tu, dia berusaha turun daripada kuda dia, ambil tongkat, naik balik kuda. Walhal dia boleh panggil kami, tolong ambil tongkat aku, dia tak. Sebab apa? Dia teringat pesan Nabi, jangan minta pada makhluk. Bayangkan tuan-tuan, sama macam tu sahabat Nabi, dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Baik, seterusnya tuan-tuan, merapikan tempat tidur sebelum tidur, kerana dikhawatirkan terdapat barang atau hewan yang mengganggunya. Baik, hadis Bukhari. Jika salah seorang dari kalian akan tidur di katilnya, tempat tidurnya, bedding ke, toto ke, maka bersihkanlah selimutnya dengan tujuan sarungnya, ini bajunya, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang ditinggalkan. Maksudnya iaitu dia khawatirkan terdapat haiwan yang masuk setelah dia memakainya. Hadis riwayat Imam Bukhari, masya-Allah. Baik juga tuan-tuan yang mulia, termasuk juga seperti mana yang kita muzakarakan selalu, masya-Allah, tempat tidur yang kita nak tidur tu tuan-tuan yang mulia, sebelum kita tidur kita kibas dulu, masya-Allah, 3 kali, masya-Allah. Kita baca apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Tuan-tuan, mungkin tak ada dalam kitab ni tapi saya sebut mengenai selimut. Masya-Allah.
Adakah ia sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Ni tuan-tuan, ini kita kena tahu. Selimut ni sunnah ke tak? Kadang orang keluar dakwah kan, ada yang bawa selimut, ada yang tak bawa selimut. Ada selimut bunga, ada selimut plain kan. Yang rindu kat bini bawa bunga-bunga sikit kan. Selimut bini dia bawa. Masya Allah. Rindu anak bawa selimut Hello Kitty. Rindu kat anak. Jadi tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, selimut ni sunnah ke tak? Ulama kata selimut ni dalil dia sangat kuat. Di mana? Di 2 surah dalam Quran. Surah Muddathir, surah Muzammil. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang dalam selimut. Kata ulama, Muddathir ni selimut apa? Selimut siang, nipis sikit. Ni ulama sebut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang dalam selimut. Muzammil ni apa? Selimut malam, sejuk, tebal sikit. Itu perbezaan dia. Jadi dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW memiliki selimut. Maka tuan-tuan, kalau dapat kita ada selimut, Masya Allah. Ataupun kata ulama, kita bawa ridak. Ridak ni tuan-tuan yang mulia, kata ulama, fadilat dia sangat besar. Bukan sahaja untuk solat. Dia bawa solat. Bahkan dia boleh gunakan untuk safrah kalau tak ada safrah. Boleh digunakan sebagai alas tidur ataupun selimut waktu tak ada alas tidur ataupun selimut. Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu memahami zuhud dengan cara yang betul. Ada orang salah faham zuhud, dia faham zuhud ni mesti jadi macam Abu Zar. Kena buang semua benda yang dia ada. Masya Allah, kena hidup macam Abu Zar. Tuan-tuan, kata ulama, kalau iman kita macam Abu Zar, tak apa kita zuhud macam Abu Zar. Takut kita dah buang semua, iman kita tak macam Abu Zar. Ini dulu aku okey je, dulu alhamdulillah senang. Lepas kau dakwah ni jadi macam ni. Dakwah pula kena. Ulama bagi tamsil, satu orang jual goreng pisang. Dulu dia jual satu tandan pisang. Banyak satu tandan kan? Satu tandan. Masa tu dia bujang. Bila dia dah kahwin, dia jual setandan juga. Anda anak seorang, setandan lagi. Anak dah 2, setandan. Anak 3, setandan. Tak cukup. Dia kata sebab jual pisang lah aku susah. Padahal dia tu yang ada short sikit, kena kara nak tak basuh tangan, pergi pegang Swiss short kan. Jadi dia yang salah. Sepatutnya tandan tu dia tambah. Daripada 1 dah ada bini, tambah 2. Ada anak, tambah lagi, Masya Allah. Ini dikekal satu tandan. Tetapi Masya Allah, keluarga dia makin bertambah. Jadi disalahkan. Jadi begitu tuan-tuan bila, kalau iman kita macam Abu Zar, tak apa kita zuhud macam Abu Zar. Kata ulama, sahabat Nabi ni 124,000, Masya Allah. Bukan seorang. Jadi sahabat Nabi ni semua zuhud. Tapi dengan kaedah yang mana difahami oleh mereka, Masya Allah. Jadi kata ulama, ada zuhud macam Abu Bakar, ada zuhud macam Abdurrahman bin Auf, ada zuhud macam Sayyidina Ali, Masya Allah. Tetapi tetapi kata ulama, di kalangan Nabi-Nabi antara yang zuhud selain Nabi SAW, siapa dia? Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, tuan-tuan, Masya Allah, dia ada 4 barang, tuan. Nabi Isa ni. Nabi Isa ni kata ulama, kalau barang yang dekat tangan ni ada 4. Pertama, Nabi Isa ada bantal. Kedua, Nabi Isa ada sikat. Ketiga, Nabi Isa ada cebok. Yang digunakan untuk cebok air. Yang keempat, Nabi Isa ada papan. Papan tu digunakan untuk tutup panas. Kalau matahari naik, dia tutup. Malam jadikan alas tidur. Bila turunnya ayat, wa fi anfusikum, kata Allah, afala tubsirun, dalam diri kamu ada tanda-tanda kebesaran aku, kata Allah. Apakah kamu tak melihat, kata Allah. Nabi Isa dengar ayat ni, dia memahami bahawa di dalam diri manusia ni ada tanda-tanda kehebatan Allah. Dia pun berjalan. Berjalan, tuan-tuan, jumpa satu orang. Dia nak mandi tepi sungai. Dia telah ambil tangan dia 2 tangan. Dia cedok buat macam gayung. Dia basuh badan dia, jirus badan dia. Cedok lagi, jirus. Masya Allah, Nabi Isa kata, pakai tangan pun boleh. Nabi Isa pun pergi kat kawan tu, bagi cebok Nabi Isa. Saya hadiahkan untuk tuan. Ni tuan-tuan. Itu zuhud tu, Masya Allah, dahsyat tu. Zuhud pada tahap Nabi Isa AS. Jalan lagi, jumpa satu orang baru lepas mandi, rambut panjang. Zaman Nabi Isa ni banyak orang rambut panjang. Apa dia buat? Dia nak sikat rambut. Dia buat macam mana? Dia telah ambil jari dia sikat rambut. Masya Allah, Nabi Isa kata, pakai jari pun boleh. Tu punya yang apa? Pentin tu kan. Nabi Isa punya perkataan kan punya. Pakai jari pun boleh kan, Masya Allah. Pergi dekat dia, Nabi Isa telah bagi sikat. Tuan, saya hadiahkan sikat dekat tuan. Member tu boleh pakai sikat, Masya Allah. Jalan lagi, jumpa satu orang. Yang tidur kat bawah pokok, pakai lengan dia. Tuan. Orang dakwah dia faham, tidur pakai lengan ni, Masya Allah kan. Pakai lengan pun sedap kan, tuan. Masya Allah, tidur kan. Nabi Isa kata, Masya Allah, pakai tangan pun jadi batal.
Nabi Isa pun kejut kawan tu, saya hadiahkan bantal ni pada awak. Yang tinggal apa tuan-tuan? Papan je. Digunakan untuk tutup panas, masya-Allah. Tu zuhud tahap Nabi Isa, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Abu Bakar, Omar, Abdul bin Auf, mereka semua ni hidup secara sederhana. Tetapi dengan tahap kefahaman yang mana Allah beri pada mereka, dan kalau kita ikut serta mereka akan berjaya, masya-Allah. Maka ikut kita punya tahap zuhud tadi kata ulama, kerana kita gunakan dunia sebagai jambatan kepada akhirat. Janganlah sampai kita nak ikut, contoh macam kita nak ikut Abu Zar, tapi iman kita tak macam Abu Zar, akhirnya habis kita tuan-tuan. Tak dapat ikut Abu Zar, akhirnya kita jadi, iman kita jadi rosak, kita harap pada makhluk. Maka ini sangat bahaya. Baik, seterusnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-13, menutup aurat meskipun tidur sendiri. Kerana manusia sepatutnya harus lebih malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada malu terhadap manusia. Dan juga agar auratnya tidak terlihat oleh para malaikat dan kaum jin, masya-Allah. Kita kadang-kadang kalau tidur dengan orang ramai, masya-Allah, tutup aurat. Tidur seorang-seorang, mungkin pakai seluar pendek ke kan, dan sebagainya, masya-Allah. Jadi kata ulama, kalau kita pakai selimut tu menutupi aurat kita. Kita tutup badan kita kan. Jangan terdedah kan, ataupun terkangkang tidur, masya-Allah kan. Dengan kita pakai selimut tadi, menutupi aurat kita, masya-Allah. Baik, seterusnya hadis Nabi. Riwayat Imam Abu Daud. Wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga dari aurat kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu dan budakmu, ini hamba. Baik. Maka aku berkata lagi, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau seandainya aurat kami terlihat di antara sesama lelaki? Maka Rasulullah berkata, jika kamu mampu, maka usahakan agar auratmu tidak terlihat oleh sesiapa pun. Kemudian dia berkata, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika kami hanya seorang diri? Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu sepatutnya harus lebih malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada malu kepada manusia. Masya-Allah, tuan-tuan. Ini sangat-sangat baik untuk kita amalkan, iaitu kaedah yang paling mudah dengan cara kita memakai selimut untuk tutup tubuh kita. Baik, dalam kitab Ghurar Al-Bahiyah diceritakan tentang dan wajib menutup aurat meskipun di luar waktu salat, meskipun juga tidak terdapat orang yang memandangnya, kerana Allah SWT merupakan zat yang lebih patut bagi kamu untuk malu terhadapnya, dan juga untuk menutup auratnya dari pandangan kaum jin dan malaikat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita tak nampak, masya-Allah, jin dan malaikat nampak kita. Malaikat adalah makhluk yang mana tidak melihat aurat orang, kata ulama. Dan tuan-tuan perlu kita tahu bahawa sebab itu kata ulama apa, kita nak buka baju pun dari doa dia, nanti kita masuk bab pakaian kan. Doa buka baju ni apa tuan-tuan, buka pakaian, buka seluar ni, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Bila kita baca doa tu, fadilat dia apa? Allah SWT akan pelihara kita daripada dilihat oleh jin dan syaitan ketika kita menyalin pakaian, masya-Allah. Sayyidina Uthman bin Affan, kata ulama, sahabat Nabi yang sangat pemalu. Pemalunya Sayyidina Uthman bin Affan sehinggakan kata ulama, kalau duduk sama-sama sahabat waktu safar perjalanan nak tukar baju, Uthman akan cari tempat terlindung untuk tukar baju. Tukar baju je pun. Kan kita kadang-kadang pergi camp ataupun kat asrama dulu, depan-depan kawan kita buka baju relax je, masya-Allah. Ataupun masya-Allah setengah-setengah tempat di kampung-kampung biasanya. Kan anak menantu balik, anak menantu lah perempuan, bapak mentua buka baju, tengok TV relax je, masya-Allah kan, macam tak bersalah. Sedangkan masya-Allah perkara itu telah diajar oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diceritakan ketika di Quba ada satu telaga namanya Telaga Aris. Nabi SAW duduk, kaki Nabi masuk dalam telaga, terselak betis Nabi, masya-Allah. Maka datang Abu Bakar, ringkaskan cerita, Abu Bakar datang Nabi tak tutup, Umar datang Nabi tak tutup, Uthman datang Nabi tutup betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama bahas dua perkara kenapa Nabi tutup. Pertama, Nabi nak bagi tahu kita perbezaan kita dengan pak mertua, dengan kita dengan menantu. Abu Bakar, Umar pak mertua, Uthman menantu. Kalau dengan pak mertua, maksudnya lelaki dengan lelaki, nampak betis sikit tak apa. Tapi kalau kita sebagai bapa mentua dengan menantu, betis pun Nabi tutup. Tapi dalam masyarakat kita, menantu adalah perempuan, balik bapak buka baju tengok TV, relax, bawa balik kan, macam tak bersalah je kan.
Badan pula ada panau sikit, ada peta-peta sikit. Kan? Peta Sabah, kan? Peta Thailand. Ada relax tak ada salah. Nabi SAW dengan menantu lelaki pun Nabi tutup betis. Yang kedua Nabi sendiri begitu dia berkata mahfuz hadis, sesungguhnya aku malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia. Oh, tuan. Sayyidina Osman. Jadi bagaimana mereka menjaga sifat haya, sifat malu kata ulama. Baik, kita berbeza pula. Kalau orang Melayu ni kadang dia Melayu ni orang kata apa? Malu tak bertempat. Masya-Allah. Orang Melayu dia malu nak tanya soalan. Kalau kat kelas kan, kat universiti, kalau di Madinah pun tak faham. Kan saya tanya, faham tak? Faham tak? Alhamdulillah faham. Padahal tak faham apa. Kan balik tanya kau, "Cik, dia cerita apa aku tak faham." Sebab orang Melayu dia malu tak kena tempat. Dan ni kita cerita pengalaman kita lah. Kalau kita dekat Arab tu. Orang Indonesia masuk sama-sama daftar kita. Hari ni daftar, dia pun daftar hari ni. Tapi lepas satu semester, dia cakap Arab laju, kita cakap Arab masih lagi tak pandai, sikit-sikit je. Sebab apa? Sebab kita kan tak membantu. Contoh macam orang Indonesia, sama-sama dia kat sana, tak pandai ni, sama-sama tak pandai. Belajar cakap Arab. Cakap Arab. Tapi kalau kita jumpa orang Malaysia, kita cakap Arab. Kaifa alak? Alah, kau mengada-ngada dengan aku pun nak cakap Arab. Cakap Melayu dah lah. Tak ada cakap Melayu dah. Itu yang kita tak pandai tu tuan-tuan. Kita nak cakap, ada orang potong kita. Tapi Indonesia tak. Sama-sama dia membantu. Jadi orang dia cepat. Afrika lagi tuan-tuan. Cakap pun tak betul. Tapi dia berani. Dia tak malu. Syekh tanya, siapa tak faham? Dia tanya, Syekh. Siapa nak cuba jawab? Syekh saya. Semua salah dia jawab tu. Tapi tuan-tuan yang mulia, dia berani. Lepas 6 bulan, dia cakap Arab macam Syekh. Orang Afrika, jangan main-main. Tapi kita, siapa nak cuba? Memang tak angkat tangan lah. Nak duduk depan pun tak nak. Kan duduk belakang kan orang Melayu, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, benda ni kita kena ubah, masya-Allah. Sebab sepatutnya kita kena, malu ni sifat orang iman, orang beriman. Tapi malu kita kena bertempat, masya-Allah. Kalau kita dalam perkataan kita, kalau malu bertanya, sesat cari jalan pulang. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita jangan malu untuk bertanya pada perkara yang patut kita tanya. Baik. Yang ke-14, menulis wasiat sebelum tidur. Terutama hak-hak berhubungan dengan orang lain. Seperti barang amanah hutang yang masih berada dalam tanggungan dirinya. Baik. Tuan-tuan, ayat Quran yang paling panjang sekali. Dalam Quran. Tadayantum tu, surah Baqarah tu, itu ayat, satu ayat, satu muka. Satu muka, ayat tu je. Sebab tu kalau jadi imam tarawih masuk ayat tu, kan pakcik-pakcik belakang batuk banyak kali kan. Bila nak rokok ni satu muka ayat tu je tuan-tuan. Tadayantum tu cerita pasal hutang dan wasiat. Nak tunjukkan Allah Taala nak bagi tahu kita ayat pasal hutang dan wasiat ni satu muka. Pun jarang-jarang orang sebelum tidur tulis wasiat. Jadi masalah tuan-tuan, pentingnya wasiat. Kita tulis kat nota kita kan, handphone kita. Jadi bila-bila kita tidur pun rumah tahu ni nota ni wasiat kita nak bagi tahu hutang dengan siapa kan. Dia bukan sekadar wasiat ni harta nak bagi siapa tak. Tapi wasiat adalah hutang kita dengan manusia ataupun amanah-amanah orang, janji kita dengan orang dan sebagainya, kita tulis dalam nota kita. Macam Farid dia kena tulis wasiat. Volkswagen dia nak bagi siapa? Masya-Allah dia kena ada. Jadi orang baca siap-siap, masya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, masya-Allah wasiat ni penting, masya-Allah. Supaya apa? Orang tahu, khususnya bab hutang lah. Kalau tak dia akan berlaku riba di sana. Riba macam mana? Baik. Katalah arwah ni berhutang dengan satu orang ni. Arwah ni tak cerita kat bini dia. Ni berlaku banyak tempat tuan. Tak cerita kat bini dia berapa dia hutang. Sebenarnya dia dah bayar hutang, katalah dia hutang 100, dah bayar 80, tinggal 20 lagi. Tapi dia datang, orang ni minta lebih. Sebab dia kira bunga semua, tapi dia kata ni yang arwah hutang. Disebabkan itu orang tu telah kan ambil peluang itu untuk ambil riba, ambil bunga yang lebih. Dengan kiraan orang ni lambat bayar dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi ini berlaku di banyak tempat. Maka dengan cara kita tulis wasiat akan mengelakkan pintu fitnah ini berlaku kepada kita dan keluarga kita. Masya Allah. Hadis Nabi SAW mengenai ini. Tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk tidur sampai 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, semenjak aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut, maka aku tidak tidur semalam pun kecuali wasiatku sudah tertulis di sisiku. Masya Allah. Kita tulis siap-siap supaya orang tahu. Ataupun beritahu orang rumah, nanti kalau apa berlaku kat saya, awak tengok nota ni. Dalam nota ni semua saya dah cerita dah, Masya Allah. Detail dah. Boleh tuan-tuan, satu perkara yang sangat penting untuk kita tulis wasiat. Zaman sekarang dah moden, kita boleh tulis mungkin kat dalam diary dan nota dan sebagainya. Baik, 15.
Saling berjauhan ketika akan tidur bersama orang lain. Yang ni kalau tidur dengan siapa tuan ni? Tidur dengan jemaah dan sebagainya. Kalau tidur dengan rumah jangan berjauhan pula. Saya amal kitab ni bang. Dalam kitab ni kata tidur berjauhan. Jadi abang tidur bilik sebelah, saya tidur bilik sebelah lagi. Tak jadi tuan-tuan. Ini kalau tidur berjemaah. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Untuk tutup pintu fitnah. Katalah tuan-tuan Farid keluar dakwah tak bawa bedding. Tumpang tidur atas bedding Syafiq jagung. Contoh kan. Jagung nikmat. Tumpang tidur. Takut nanti jadi lain insya-Allah kan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kata ulama tidur kena berjauhan. Sebab itu ada setengah-setengah orang yang dia tahu dia tu macam mana. Jenis mengigau kan. Orang kampung saya di Musim panggil jalu. Jalu ni dia boleh bangun, buka pintu keluar rumah. Ada tu penyakit tu. Dalam jemaah kita pun ada kan. Orang ada penyakit jalu ni tuan-tuan yang mulia, kita sarankan apa? Beli kemah. Beli apa? Beli kelambu. Tidur dalam tu. Sebab kelambu yang tablik punya kelambu tu susah nak buka kalau dia jalu. Kan susah nak buka, bukan senang nak buka tu. Yang jenis pakai zip tu kan, yang bulat tu kan. Tapi kalau jenis yang pakai tolak tu sekali tolak aje. Orang jalu ni bahaya kan. Bangun-bangun tidur dah kat tandas. Macam mana aku boleh kat tandas? Penyakit ni betul-betul ada. Saya tak tahulah bahasa saintifik dia apa, tapi orang kampung saya kata jalu. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi kena tidur berjauhan. Takut nanti kan dia apa mimpi apa-apa kan, bahaya. Masya-Allah. Baik. 16. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi pada permulaan tidurnya dan niatkanlah semata-mata untuk mengikut jejak Rasulullah SAW. Ini Datuk tanya tadi. Pada permulaan tidurnya. Kemudian kalau dengan isteri, masya-Allah, kita bolehlah bergerak dan sebagainya untuk mengambil berkat sunnah. Kita mulakan meletakkan tangan di bawah pipi dan mengiring ke kanan tadi. Dan juga sebagai pengingat untuk dirinya kelak tak kala dibaringkan dalam liang lahat kuburnya, masya-Allah. Baik. Artinya dari sahabat Khuzaifah radhiyallahu taala anhu, dia berkata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, jika akan tidur berbaring di malam hari, maka baginda meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis sahih dalam Bukhari. Perbuatan tersebut adalah sebagai pengingat untuk dirinya tatkala dibaringkan dalam liang kuburnya, dan barang siapa yang mengingatkan hal ini, maka kala tidurnya akan menjadi sedikit dan harinya akan menjadi lebih baik penuh dengan amal ketaatan. Masya-Allah. Orang yang banyak ingat mati sebelum tidur ni, kata ulama, masya-Allah, dia akan berazam, sungguh azam kuat untuk bangun tahajud. Sebab apa? Dia tak tahu dia dapat hidup lagi ke tak. Kata ulama, rahmatullah, orang yang meninggal hari ni, orang yang meninggal hari ni, dia sama macam kita semalam, rasa hari ni hidup lagi, tapi rupanya dia dah meninggal hari ni. Orang yang meninggal hari ni, dia sama seperti kita, iaitu pada waktu semalam dia rasa hari ni dia hidup lagi, rupanya hari ni dia dah meninggal. Maka sebab itu banyak ingat mati. Khususnya kata ulama, tidur ni ialah saudara kepada mati, mirip kepada kematian. Sebab itu kalau kita tidur, tuan-tuan, kadang-kadang kita mimpi arwah-arwah yang telah mendahului kita. Kita mimpi arwah tok kita, arwah ayah kita. Bahkan banyak kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir ataupun takbir mimpi yang disusun oleh ulama, ada orang mimpi, masya-Allah, jumpa ayah dia kata, jomlah ikut. Pergi mana? Pergi jalan. Sampai kat kereta ataupun sampai kat kuda dia, minta maaf lah, kuda dah penuh, awak pergi nantilah. Ulama kata kalau diikut naik kuda tu, dia pergi terus. Tu ulama bahas. Sebab apa? Tidur mirip macam mati. Sebab itu kita boleh jumpa arwah yang telah mendahului kita, masya-Allah. Boleh tuan-tuan ni. Sebab itu tuan-tuan, kita baca doa tidur kan. Bismillahirrahmanirrahim ayah wa amut kan. Ada sebut tentang kematian, kerana tidur mirip pada mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Yang bangkitkan kita daripada mati. Sebenarnya mati semua tu tidur. Mati yang sementara. Mirip-mirip macam mati, kata ulama. Masya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, hadis kan diterangkan tentang tidur berbaring mengingat mati. 17. Berzikir sampai tertidur. Ini juga yang dianjurkan oleh para alim ulama. Jika seseorang berbaring ke tempat tidurnya, maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya. Malaikat berkata, ya Allah, tutuplah amalannya dengan kebaikan. Sedangkan syaitan berkata, tutuplah amalannya dengan keburukan. Adapun jika hamba tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tertidur, maka malaikat menyingkirkan syaitan dan bermalam bersamanya untuk menjaganya. Hadis Imam Tabrani menunjukkan bahawa penting untuk kita menyebut nama Allah ketika kita tidur. Sebab itu ada ulama sebut, waktu nak tidur sebut Allah, Allah, Allah kan. Ataupun apa-apa yang kita boleh sebut tentang nama Allah yang mudah kan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebab kalau kita nak tidur kan, mula-mula kita boleh sebut, kita mengucap dulu. Ada pandangan sebut macam tu, sebelum tidur kita mengucap dulu. Tapi kita jadikan wirid.
Kan tak mampu kita nak tidur dah, nak lelap dah. Takkan kita nak wirid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tak mampu. Tapi kita sebut yang mudah-mudah, Allah, 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 Allah sampai tidur. Ataupun ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif sampai tertidur, masya-Allah. Ini satu amalan yang mana mengingati Allah SWT, menutup malam tadi dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan. Okey, kat depan ni ada. Nanti kita akan masuk satu bahagian tidur tentang pembahagian tidur tuan-tuan, masya-Allah. Maksudnya untuk kita mudah bangun malam, antara tip dia kita kena tidur di waktu kailulah. Nanti kat depan-depan nanti kita akan jumpa. Itu antara tips dia untuk kita mudah bangun malam. Namun kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kenapa kita tidur tengah hari, sebelum tidur dah ambil uduk, baca al-mu dah baca, adab tidur dah buat, tapi tak boleh bangun juga. Tu kenapa? Imam Ghazali kata, kerana maksiat yang kita buat di siang hari menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih kita untuk bertemu Allah di malam hari. Ni tuan-tuan. Sebab itu kena mohon taubat. Sebab itu dianjurkan tadi sembahyang sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. Masya-Allah. Baik. 18. Bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Dalam hadis tuan-tuan, dianjurkan untuk kita bersiwak. Biasa kita sebelum tidur ni kita usuk gigi lah, kan, cuci gigi kita, dan kita ambil lah berkat sunnah untuk kita bermiswak, untuk kita bersugi gigi sebelum tidur dan bangun tidur, masya-Allah. Kerana bau mulut kita tuan-tuan yang mulia akan menjadi fitnah, mengganggu orang lain, masya-Allah. Lagi-lagi kalau kita nak sembahyang tahajud dan sembahyang, nak berbicara, lebih-lebih lagi kalau kita jenis orang yang banyak berbicara, bertemu orang, salesman ke, kan, orang berniaga, kan, masya-Allah, dia kena sentiasa bersih, masya-Allah. Sebab itu kata ulama, Nabi SAW sangat menekankan bab siwak, bab sugi, sehingga kan sebelum Nabi wafat pun Nabi buat isyarat kepada Siti Aisyah, Nabi nak bersugi. Satu orang tuan di Sungai Petani, kata Al-Khuzari, mak dia nazak, ni cerita sendiri dengan saya, mak saya nazak ustaz. Saya ajar mengucap tak boleh lah, mak saya tak ikut. Saya pun tak tahu nak buat apa, macam mana nak buat Dia pun teringat hadis Nabi, sebelum Nabi wafat, Nabi isyaratkan dekat Siti Aisyah radhiyallahu anha nak siwak. Maka dia cepat-cepat ambil kayu sugi, dia bersihkan, dia potong, lembutkan, dia sugi mulut mak dia, mudahkan. Dia dah lembutkan, masuk kat mulut mak dia, sugi, mak dia mengucap la ilaha illallah, meninggal. Ni dia cerita sendiri saya, ustaz, betul lah ustaz. Saya tak pernah buat benda tu kepada orang lain, melainkan waktu mak saya nak meninggal, barulah saya teringat hadis Nabi tu, saya pergi buat. Tuan-tuan bayang, masya-Allah, betapa betulnya hadis Nabi yang mana menceritakan orang yang bersiwak, jaga sugi ni tuan-tuan, Allah akan mudahkan dia mengucap sebelum meninggal. Tuan-tuan, sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kita jaga sugi ni, siwak ni, masya-Allah. Dia lebih penting daripada pen yang kita simpan. Beli kat Perancis ke, beli kat Bosnia ke, kan, pen mahal kan kita simpan, masya-Allah. Sugi lagi penting. Sebab apa tuan-tuan bila? Mudah mengucap sebelum meninggal. Masya-Allah. Baik, yang ke-19. Tidak tidur setelah solat subuh sampai isyraq, terbitnya matahari, seukuran anak panah, iaitu sekitar 16 minit setelah terbitnya matahari, dan setelah solat asar sampai maghrib. Kerana tidur pada waktu tersebut terdapat penghapus keberkatan rezeki dan umur, kecuali jika terdapat uzur seperti sakit, maka ianya diperbolehkan. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Baihaqi, tidur di pagi hari dapat mencegah turunnya rezeki. Ni masya-Allah. Di antara kesan negatif timbulnya saat tidur pagi, melemahkan tubuh seharian penuh, memicu terjadinya diabetes, penyakit gula, dan menyebabkan sakit kepala dan jantung. Baik, tuan-tuan, tentang tidur lepas subuh dan lepas asar ini, kalau tuan-tuan dengar dalam 2-3 tahun ni ada pandangan, khususnya pandangan daripada orang Wahabi lah, dia kata tak ada dalil yang kuat, maksudnya boleh tidur lepas subuh dan lepas asar, tak ada masalah. Tuan-tuan yang mulia, kita kena tahu bahawa dalam Islam ini kita punya rujukan kita Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Benda yang tak dalam Quran, tengok dalam hadis. Benda yang tak dalam hadis, tengok dalam ijma' dan juga qiyas. Itu pandangan alim ulama. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita hanya merujuk Quran dan hadis, maka tuan-tuan yang mulia, banyak benda yang kita akan tertinggal. Sebab apa? Dalam Quran dan hadis ada perkara yang perlu disyarah oleh para alim ulama. Kadang-kadang Quran kita baca macam tu, rupanya maksudnya ulama faham lain. Hadis kata macam tu, tapi maksudnya lain, kata ulama. Sebab dalam bahasa Arab ni, dunia bahasa Arab ni luas. Dia ada balaghah, dia ada nahwu saraf. Kadang-kadang dalam balaghah dia cakap benda tu tapi maksudnya lain. Saya mencintai negeri Pahang, rupanya ada orang Pahang dia suka berkenan. Tu balaghah dia lain maksud dia.
Mulianya rumah ini. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, itu antara yang popular lah. Mulianya rumah ini. Rupanya dalam rumah tu ada orang yang hebat. Maka disebut rumah, dia tak sebut orang tu. Masya Allah. Aku mencintai bandar ini. Rupanya orang yang dia sayang ada duduk bandar tu. Jadi balaghah ni dia satu bahasa yang luas. Bahkan Maulana Umar Palampuri telah memberi contoh. Kata Maulana Umar, bukan kata Quran hadis, bahkan perkataan manusia pun kalau kita silap intonasi maksudnya lain. Kata Maulana Umar, bagaimana saya boleh bunuh anak saya? Dia perkataan manusia. How can I kill my son? Macam mana saya boleh bunuh anak saya? Orang pertama cakap, bagaimana saya boleh bunuh anak saya? Maksudnya, tak mungkin aku akan bunuh, kata Maulana Umar. Orang yang kedua kata, bagaimana saya bunuh anak saya? Dia tanya cara, macam mana saya nak bunuh. Jadi intonasi lain pun kata Maulana Umar menyebabkan maksud yang lain. Ini kan pula Quran dan hadis. Kata-kata Allah, sabda Nabi SAW. Maka perlu merujuk kepada para alim ulama. Jadi alim ulama yang memberi pandangan bahawa tak dianjurkan untuk tidur lepas subuh dan lepas asar. Tuan-tuan, di sisi para sahabat Nabi SAW, bila mana mereka mendengar apa yang Nabi kata, mereka tidak akan banyak tanya, kata ulama. Bila dengar Nabi kata macam tu, masya-Allah. Adalah sebab tersendiri. Namun di zaman kita, kata ulama, orang bertanya, kata ulama, kerana kita hidup di zaman yang mana masya-Allah kita diajar untuk bertanya, masya-Allah. Bahkan kalau di universiti, satu perkara yang menyedihkan. Contoh, kan, kitab Imam Bukhari. Contoh Imam Bukhari. Kita dah tahu dah, kitab Imam Bukhari memang mantap dah. Nama dah tahu dah Imam Bukhari. Baik. Budak tu kena buat tesis mencari kesilapan dalam kitab Imam Bukhari. Bayangkanlah, masya-Allah. Ni tuan-tuan, orang putih ajar kita macam tu. Suruh kita argue dengan benda yang memang betul. Mencari kekurangan. Ada satu tesis tuan yang boleh. Dr. Zahzan, Ustaz Zahzan pernah cerita pada kami, satu tesis orang putih telah suruh satu orang buat PhD, tajuknya mencari kekurangan Sayyidina Umar. Bayangkan tuan-tuan, orang ni buat, dia susun. Tapi kata Dr. Zahzan, siap je, dia bagi je ke orang putih tu guna untuk balon orang Islam. Dan orang ni yang tulis ni jadi gila. PhD dapat PhD, tapi short tu tuan-tuan. Sebab apa? Menghina sahabat. Bayangkan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena tahu. Maka perkara itu tuan-tuan yang mulia sebenarnya orang bukan Islam ajar kita untuk kita hilang daripada sifat adab. Sehingga kita boleh mempertikaikan benda yang tak patut kita petikai, sedangkan para sahabat Nabi SAW dalam membicarakan tentang Nabi ataupun perkara-perkara yang mana, perkara-perkara yang dibicarakan tentang Quran, maka mereka tidak akan mempertikaikan bila mana kena pada ahlinya, masya-Allah. Baik. Seterusnya yang ke-20. Baik. Sama guru sampai asar. Asar 4.40. Baik. Jadi satu lagi nombor 20 kita last. Betul, kita buka soalan. Tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain tatkala tidur berbaring. Baik. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah melarang untuk meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain, dan Qutaibah menjelaskan bahawa larangan di sini terjadi pada seorang lelaki yang mengangkat salah satu kakinya dan meletakkan di atas kaki yang lain. Qutaibah menambah sementara dia dalam posisi tidur terlentang. Baik. Di sini ada perbahasan ulama. Kata ulama yang tak boleh silang tu adalah silang kaki kiri ke atas kaki kanan. Kalau kaki kanan ke atas kaki kiri dibenarkan. Itu berlaku perbezaan pada ulama. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, hadis Nabi SAW, ayat Quran, dia perlu pada syarahan para alim ulama. Kerana mereka lah yang memahami Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita baca, maka kita faham akan dengan kefahaman kita. Saya bagi contoh. Dalam hadis Nabi, ada yang menceritakan tentang satu orang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, dalam bulan puasa, boleh tak saya kucuk isteri saya? Nabi kata boleh. Satu orang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kucuk isteri saya bulan puasa? Tak boleh. Dua hadis tu, dua-dua sahih. Mana kita nak pegang? Mestilah kita pegang yang boleh, kan? Tapi kena ada syarah dia. Apa syarah dia? Ulama hadis kata apa? Yang pertama datang jumpa Nabi, yang Nabi kata boleh tadi, orang tua. Bulan puasa kalau dia kucuk isteri pun dah tak karen dah, kan? Dah tak short dah, kan? Macam biasa kan. Tapi yang kedua tu orang muda, baru kahwin semalam, kan? Kalau dia kucuk isteri dia, habis, selesai. Puasa dia kena ganti, insya-Allah. Maka sebab itu berlaku perbezaan hadis, perbezaan pandangan, walaupun dua-dua hadis sahih. Jadi sebab itu tuan-tuan penting untuk kita rujuk para alim ulama yang ahli dalam bidang tersebut, kerana al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Mereka lah yang mana Allah Taala beri taufik memahami tentang hadis. Tuan-tuan yang mulia, yang terakhir peringkat manusia ni tuan-tuan yang mulia, kata ulama ada 3 peringkat. Satu tuan mulia para nabi. Para nabi ni kata orang maksum.
Maksum ni apa? Suci daripada dosa. Yang kedua, para sahabat, para tabi'in. Tabi'in. Mereka ni mahfuz, yang dipelihara oleh Allah. Allah Ta'ala jaga mereka, tuan-tuan. Kalau mereka silap, Allah akan tegur. Contoh Imam Sufyan Sauri. Satu hari, masuk masjid tersilap, termasuk kaki kiri. Biasa langkah kaki kanan. Hari itu tersilap. Satu suara menyu daripada langit. Hei lembu, tak tahu ke engkau beza kaki kiri dan kaki kanan? Bayangkan, tuan-tuan. Lembu terus. Kata syekh saya, kita masuk kaki kiri tak dengar suara apa pun. Sebabnya lagi dahsyat dari lembu. Sebab tu tak dengar suara, kata syekh. Tapi orang-orang yang mahfuz Allah pelihara, maka dia keluar balik, masuk ke kanan dan sampai meninggal. Tak pernah lagi masuk masjid dengan kaki kiri. Ni tuan-tuan. Dan yang peringkat yang ketiga tu maghfur. Maksum, mahfuz, maghfur. Maghfur ni apa? Para ulama dan orang soleh. Mereka ni mudah diampunkan oleh Allah. Kalau mereka silap, mereka angkat tangan mohon taubat, Allah ampunkan dosa mereka. Sebab itu jangan mudah-mudah kita mengkritik para alim ulama, walaupun kita mungkin berbeza pandangan dengan mereka dalam sudut, beberapa sudut. Kerana kata ulama, mungkin mereka ini di sisi Allah adalah maghfur. Angkat tangan Allah mudah ampun. Sedangkan kita ni tak ada apa-apa. Maka sebab itu itu 3 peringkat manusia. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Ada pertanyaan apa-apa tuan-tuan boleh tanya, insya-Allah. Kita akan sambung nanti nombor 21, insya-Allah. InsyaAllah ada beberapa pertanyaan. InsyaAllah tuan-tuan boleh bertanya tentang tidur. InsyaAllah. Tidur ayam kata orang Melayu, masya-Allah. Juga tidur. Masya-Allah. Okey, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah terima kita semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat diamalkan, kerana adab ni ialah adab masnun, adab harian yang kita amalkan setiap hari, masya-Allah. Sebaiknya kita dapat amal sangat-sangat baik. Kenapa tuan-tuan yang mulia? Kerana bila kita amalkan adab tidur ini, kita telah tidur sebagai cara tidur seorang hamba yang beradab di hadapan Tuhan. Moga Allah terima kita semua. Wallahu alam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika.